Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kaan ya? Muka surat sebelah 3 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun fil istinja'i. Bermula istinja. Pasal pada menyatakan istinja. Istinja ni benda. Kalau dari sudut lughah, istinja ni maksud dia menuntut buang segala perkara yang menyakiti. Itu dari sudut lughah. Di sisi fuqaha ada guna istinja, istijmar, istitabah. Istinja, istijmar, istitabah. Istinja ni iaitu dengan batu, dengan air atau dengan air saja. Begitu juga istitabah. Istijmar itu dengan batu sahaja. Itu dari sudut yang diguna oleh para ulama fuqaha. Biasa guna istinja lah. Istinja ni benda. Bermula makna istinja artinya menghilang akan ain najis. Ain najis apa? Iaitu kencing dan tahi daripada tempat keluarnya. Itu maksud istinja. Istinja ni kita hilangkan ain najis, iaitu ain najis di sini air kecek. Buang air kecek, buang air besar, kecing berak. Itu maksud dia. Kita menyucikan kecing berak daripada apa? Daripada tempat keluarnya. Daripada tempat keluarnya. Daripada kubul ataupun dubur. Itu masuk istinja. Buang air najis daripada kubul ataupun dubur, daripada tempat keluarnya. Mudah daripada tempat keluarnya. Dengan air mutlak atau dengan 3 batu dah umpamanya. Umpama air mutlak dah 3 batu. Daripada tiap-tiap yang suci, lagi keras, lagi kasar. Ni dia bayang. Bayang batu. Maksud dia penjelasan kepada kita nak guna batu. Batu dak umpamanya, iaitu umpama batu, ia pun ciri-ciri hak umpama dia tu. Daripada tiap-tiap yang suci, tu ciri-ciri pada batu dak umpamanya lah. Tapi kalau ta'arif kepada istinja itu sendiri, dengan air mutlak atau dengan 3 batu dak umpamanya. Situ. Situ habis ta'arif kepada istinja. Kalau tengok dalam hak bahasa Arab, disebut beristinja itu menghilang akan air najis. Sama dalam bahasa kita Jawi pun sama kok. Kecidatahi sama juga. Dan daripada tempat keluarnya. Ia syarah dekat daripada tempat keluarnya. Pasal apa? Pasal
Kalau menghilang ataupun menyucikan najis bukan daripada tempat keluar, iaitu bukan daripada kubur dan dubur, maka ia itu tidak dinamakan istinja. Ia tak panggil istinja. Wa apa istinja anda nyapu buang tai atas tangga. Kita panggil istinja gitu dah. Istinja ni basuh daripada tempat keluar, iaitu kubul dan dubur. Dah. Tu dia panggil. Qala habis. Dan umpamanya daripada tiap-tiap yang suci ni ciri-ciri kepada batu. Lagi dia akan bahas balik. Dan kalau nak guna batu ataupun umpama batu, mana ciri dia? Syarat dia. Daripada tiap-tiap yang suci. Syarat nombor 1, kalau nak guna batu ataupun umpama batu, mestilah benda itu ialah benda yang suci. Maka tak boleh guna kalau bukan tak suci. Sesuatu yang kita nak guna itu tidak suci. Kenapa tidak suci? Iaitu najis. Najis. Kerah molek. Kita pun ambil rupa-rupanya tahi. Ini pernah dibuat oleh sahabat Nabi SAW. Ketika Nabi SAW pergi buang air, lalu Nabi suruh sahabat kutip batu. Lalu sahabat ni kutip ui ke Rasulullah. Rasulullah pun ambil, Rasulullah buang saja. Rasulullah kata, ni tai. Tapi sebab kerah macam ke batu, sahabat ni kutip je. Cuma Rasulullah ambil, Rasulullah pilih. Ni tai, Rasulullah kata. Ni tak boleh bakar. Maka Rasulullah pun ambil hak batu tu, Rasulullah pun istinja. Maka daripada hadis itulah ulama waktu bik ni syarat nak guna batu dan umpamanya mesti daripada tiap-tiap yang suci. Tidak boleh benda itu najis atau mutan najis. Mutan najis pun tak boleh. Benda tu suci tapi kena najis. Kena najis. Kutip batu kena tahi. Tak boleh guna. Syarat yang pertama, tiap-tiap yang suci. Yang kedua syarat dia itu lagi keras. Lagi keras. Tak boleh lembek. Tak boleh kita ambil lembek. Seperti air mawar. Ataupun cahaya. Tak boleh, dia kena keras. Batu umpama dia mestilah keras sama dia. Lagi kasap. Lagi kesak. Kasak. Orang Melayu kita panggil kasak. Lagi kasak, yakni tidak boleh licin. Tak boleh licin. Dia mesti kesak. Kasak kita panggil. Orang Terengganu itu pun kasak kau. Maka mesti kasak. Kasak ni lawang kepada licin. Tidak boleh guna licin. Tidak boleh guna benda-benda yang licin. Umpama kaca. Kaca licin. Umpama kalau dalam kitab Arab sebut tebu. Pasal tebu licin. Ulama bahas lagi dalam kitab apa? Kitab Jawi itu. Umpama buluh tetapi di luarnya, di dalamnya tiada mengapa. Luar buluh tu kan licin. Tapi kalau belah dalam kasak. Dalam tak apa je kata. Tak apa sebab kasak tapi tak ada orang guna. Darah habis punggung kalau guna. Guna buluh dalam tu. Cuma nak khabar ciri-ciri kasak itu boleh. Boleh. Dan bukan daripada makanan dan jikalau makanan jin sekalipun. Tidak boleh daripada makanan. Tak boleh. Tak boleh benda kita nak guna tu makanan. Walaupun makanan jin. Mana makanan jin? Tulang. Makanan manusia. Kenapa? Roti. Roti lama dah roti ni Ustaz. Roti lama ni. Tak boleh guna sebab dia makanan. Makanan tak kira lama. Dia makanan tak boleh.
Makanan manusia tak boleh, makanan jin pun tak boleh. Makanan jin setakat awak tahu tulang. Tulang bagi kita hak makan, habis itulah suruh tanang. Ulama-ulama kata sunat tanang. Walaupun sunat tanang sekali pun supaya benda tu memang makanan jin. Banyak tengok orang-orang hak kena pun gitu lah. Kena rasuk, mudah kena rasuk. Berapa kena rasuk? Ataupun orang kena rasuk, dia tembur lari. Biasa gitu kan. Ni pengalaman kita. Kena rasuk, tembur lari. Keluarga kata nak cari imam. Tak ada lah, malang. Kena rasuk, dia tembur lari. Tak tahu nak cari imam. Dia kata pergi cari, sama ada pergi cari kubur, ataupun pergi cari dekat tong sapoh. Ataupun pergi cari dekat Aico. Pergi cari. Jumpalah. Budak perang tu nusuk kat Aico. Aico belakang rumah orang. Itu tempat dia. Aico tu pula ada teruk tulang. Bila dia sedar tu, tanya lah mana apa duduk situ? Lepas sedar dah lah. Masa dah sedar dah kata situ banyak makanan usai. Jadi nusuk situ banyak makanan. Baru banyak makanan. Tempat je nusuk tu Aico, penuh tulang orang tahu. Makan dapur kan. Wah tahu tulang situ. Wah makan tulang apa semua. Wah tahu situ. Jadi penuh tulang kat Aico. Dia pun nusuk kat Aico. Bila sedar, dia tanya berapa duduk situ. Dia kata situ banyak tulang. Banyak makanan kata situ. Maka duduk situ. Maka sebab tu dah ni kata jikalau makanan jin sekalipun, makanan jin tak boleh guna juga untuk istinja. Mana antara makanan jin iaitu tulang. Walaupun tulang kasar. Tak boleh guna pasal dia makanan. Qala dan tiada daripada yang dihormati akan barang tersebut. Barang yang kita nak guna untuk istinja. Umpama batu tadi. Tiada daripada yang dihormati akan dia oleh syarak. Mana akan dihormati oleh syarak? Iaitu ilmu. Ketah. Ketah boleh guna kalau ikut. Ketah boleh guna pasal dia kasak. Dia suci. Dia dok makanan. Tapi dia ada tulisan. Tulisan dia. Tulisan ilmu. Tulisan ilmu. Tak boleh. Kerana iaitu dihormati syarak. Sama ada ketah. Sama ada kayu. Sama ada daun. Atau umpamanya jika ada tulisan ilmu, maka ia dihormati. Kalau dalam bahasa Arab. Tak kira ketah ke, tak kira kayu ke, tak kira daun ke. Kalau dia ada ilmu atas tu. Pasal orang dulu kan dia tak tulis ketah mahal. Tulis atas kulit kayu, tulis atas tu. Maka sebab tu kalau dalam bahasa Arab ni, apa zaman dulu kan. Sama ada ketah, sama ada daun, sama ada kulit kayu. Atau umpamanya, apabila benda tu ada ilmu, maka benda itu dihormati syarak. Maka barang yang dihormati syarak itu tidak boleh digunakan untuk istinja. Yang boleh digunakan untuk istinja tidak ada benda tu. Tak ada benda tu. Seperti kayu dan rumput-rumput. Kayu tak ada apa-apa tulisan. Boleh guna. Pasal dia kasak. Dia bukan makanan, dia suci. Boleh guna. Rumput sama cek main bola tu malah kecing tandah kecing tepi badang bahan rumput gitu boleh pasal rumput-rumput yang apa ni cukup syarat dia. Dan tanah kerah. Ni contoh yang diberi oleh Tuan Husin Kedah. Iaitu contoh kepada umpama batu tadi. Tak guna batu, dia nak guna benda ni. Maka itu syarat-syaratnya. Iaitu wajib ia hukum istinja.
Wajib ia yang ni hukum istinja. Hukum istinja ni ada beberapa keadaan. Wajib ia pada tak kala berkehendak ia seorang akan sembahyang dak umpamanya. Umpama apa? Umpama semayang. Daripada umpamanya ibadat lah, mudah stop. Daripada tiap-tiap sesuatu umpama tu yang terhenti sahnya itu atas suci badannya daripada najis. Sama ia jadi wajib bila? Apabila dia itu nak semayang ataupun nak buat ibadat yang mewajibkan bersuci daripada hadas, suci daripada najis. Ibadat tu memerlukan suci daripada najis, maka jatuh wajib dia. Semayang perlu suci daripada najis, maka wajib ia. Tawaf dah, ataupun apa sahajalah yang mewajibkan dia tu perlu suci daripada najis, maka masa itu dia jadi wajib. Satu. Atau pada tak kala takut berhambur najis itu daripada tempatnya, ataupun takut neleh kali. Tak? Takut neleh kali najis. Kalau mari dak rasa baru abrin neleh berambut kali. Tak, maka wajib kena basuh, kena istinja masa tu. Atau takut berlumur ia dengan pakaiannya dan lainnya. Ataupun kalau ia dak malas nak basuh lalu berok, kalau ia pergi jalan habis kena pakaian. Tak? Maka masa tu juga jadi wajib untuk dia istinja. Untuk dia istinja. Maka itu yang pertama hukum dia wajib. Hukum dia sunat, dia setiap benda ni dia ada 5 hukum. Setiap benda perbuatan kita bila hukum syarak dia bagi 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Maka sekarang kita bahas bab istinja. Dalam kitab ini dia bagi wajib. Tapi setiap benda sebenarnya dia ada hukum. Maka sunat dia maksud dia apa? Jadi sunat. Sunat untuk dia istinja. Tadi wajib. Wajib ni perlu lah. Kalau dak buat dosa. Maka nombor 2 jadi sunat. Sunat ni sekiranya najis yang keluar itu tidaklah cair. Tidaklah terlalu cair. Ataupun najis yang keluar itu ialah ulat. Tubik-tubik berak, tubik ulat. Tak ada, ulat tubik. Makanya tak ada najis apa-apa. Mana? Tak ada najis apa-apa. Tidak jadi rambut, tidak jadi neleh. Nampak? Maka masa tu kalau dia gimari pun tak lekat dekat pakaian. Maka masa tu hukum dia pun tak membayang. Dia tak membayang, dia tak buat apa-apa yang memerlukan dia bersuci. Maka masa tu hukum dia jadi sunat. Hukum dia jadi sunat. Harus istinja. Harus istinja ni kenapa? Daripada peluh. Bukan haji hak tubik, peluh. Tubik. Makruh istinja. Makruh kenapa? Sekiranya yang keluar itu adalah angin ketuk. Orang lelaki ketuk ke belakang je, orang puang ketuk dua-dua. Depan pun dia ketuk, belakang pun dia ketuk. Tubik angin belaka dua-dua bagi perempuan. Maka makruh. Kalau dia pergi basuh ketuk dia, makruh hukum dia. Dan hukum yang kelima haram. Haram ni apa? Iaitu haram dan sah. Haram dan sah istinja dengan yang dirompok. Air yang dirompok. Haram tetapi sah istinjaknya. Haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah ni kenapa? Dia istinja lepas tu dengan benda-benda yang dihormati. Ya istinja dengan benda yang dihormati.
Namba, dah mu berak ada yang basuh dak, basuh dengan basuh dengan buah. Dak, basuh dengan buah tu. Maka haram dan tidak sah. Sebab dak cukup syarat menyebabkan dia jadi dak sah. Kini 5 hukum. Sebab dalam ni ya letak wajib, maka kita baca etek sampai ke haram. Qala dan jika berkehendak ia akan bersuci dengan salah satu daripada keduanya jua, yakni salah satu daripada keduanya air ataupun batu dan umpamanya, maka dengan air itu afdal. Kalau dia nak bersuci, nak pilih hak mana? Tak? Nak pilih batu ataupun nak pilih air. Tak? Maka dengan air itu afdal. Maka bersuci dengan air lebih afdal. Kalau nak pilih, nak guna hak mana? Kalau kita pergi tandah lain ni ada 2. Tisu ada air. Gitulah ke tandah lain ni kan? Ada tisu, ada air. Dia nak guna je. Maka afdal dia guna air. Macam kita buat semua. Kerana ia menghilang akan air najis dan bekahnya. Sebab kalau guna air, dua-dua hilang. Air najis pun hilang. Air ni faham tak? Najis tu dia lah. Tak? Dia panggil air ni masa nampak mata. Air najis. Bersalahan batu. Iaitu menghilangkan airnya jua. Mana dia? Kalau batu, air saja. Nak air najis tu hilang. Kadang-kadang bekah tak berapa hilang. Tetapi bermula yang terlebih afdal tadi tu kalau beri pilihan. Nak guna air, nak guna batu. Maka afdalnya air. Tetapi bermula yang terlebih afdal diistinja pada mula-mulanya dengan batu. Kemudian diperikut akan dia akan istinja dengan air. Maknanya hak paling afdal. Paling afdal maksud dia guna dua-dua. Tu paling afdal. Mula-mula guna batu, kemudian guna air. Itu paling afdal. Pasal batu ataupun tisu, hari ni tisu lah, jarang orang guna batu. Melainkan dalam hutang baru guna batu. Makanya kalau guna batu tisu, maka dia guna dulu tisu. Dia kesak dulu. Pasal bila guna tisu ataupun batu itu, maka dia menghilangkan air. Lalu air itu menghilangkan kesan bekahnya. Itu paling afdal. Nombor 2 ialah air saja hak macam kita buat sokmo. Nombor 3 iaitu dengan batu sahaja ataupun tisu sahaja, macam ke orang bukan Islam buat. Tak? Macam ke orang bukan Islam buat. Bukan Malaysia saja, seluruh dunia tengok gitu. Tak? Bila tahun lepas main bola tau. Bila tengok pergi kat Dubai tengok orang Islam main air, kejut pula. Oh, hebat rupanya guna air. Tak? Rupanya pasal dia main guna tisu sahaja. Tisu sahaja tu pun syarat-syarat je tak tahu. Betul ke tak dia ikut. Pasal dia ada syarat untuk guna tisu. Untuk guna batu tisu tu dia ada syarat. Itu nombor 3. Kalau kita orang Islam nak guna juga boleh. Tapi kena ada syarat dia. Itu syarat dia. Bermula syarat sah istinja dengan umpama batu itu 8 perkara. Maksud dia kalau kita nak guna batu saja, kita nak guna tisu saja. Boleh. Tapi kena ikut syarat sah dia ni. Syarat sah untuk kita guna istinja batu sahaja. Tanpa guna air. Syarat dia yang pertama. Gana-gana? Afdal dua-dua. Iaitu batu dulu baru air. Tu paling afdal. Tak? Hak afdal tadi kata air saja tu kalau diberi pilihan. You nak guna hak mana? Nak guna air ke nak guna batu? Maka kalau beri pilihan gitu air lah.
Tapi kalau boleh guna dua-dua. Maka dua-dua itu paling afdal. Paling afdal guna dua-dua, iaitu guna batu dulu, baru guna air. Air dulu baru batu macam lain. Maka batu dulu baru air, ataupun tisu dulu baru air. Kalau nak guna tisu saja, batu saja, ada syarat. Pertamanya iaitu bahawa ada ia dengan 3 batu. Mesti guna 3 batu, ataupun dalam sebutnya 3 batu ni 3 kali sapu. 3 kali sapu. 3 batu ni masuk dia 3 kali sapu. Dan jika tiada suci dengan dia dengan 3 kali sapu, ditambah atasnya hingga suci dan sunat dikasal akan dia, yakni ganjil. Nombor 1, 3 batu masuk dia bukan 3 butir. 3 kali sapu. Kalau sebutir ada 3 penjuru, beres. Dah beres. Mana dia 3 batu di sini dimasuknya 3 kali sapu. 3 kali sapu. 1, 2, 3. Kalau batu batu gini. Contoh. Dah ada 3 boleh guna 3. Sini sebelah. Sini sebelah. Dah udang dong. Dah kau anda. Dah 1, 2, 3. Sutir batu tapi boleh guna 3. Guna 3 maka selesai lalu kalau suci. Kalau suci selesai. Kalau tak suci maka tambah siapa suci. Tambah pak habis suci dah pak. Okey, sunat jadi 5. Sebab sunat jadi 5 apa? Sunat ganjil. Habis dekat 6 suci dah. Okey, sunat tambah 7. Ataupun kau anda 20, 30 kau anda. Tak. Tetapi bila dah suci sunat genap ganjil. Masa ia bilang tu dekat suci tu genap. Okey, biar jadi ganjil. Tu nombor 1. Kesyarat yang pertama, tak boleh sekali sapu suci dah kena buat jadi 3 kau. Keduanya, bahawa adalah segala batu itu suci sekaliannya. Syarat yang kedua, batu yang dia guna mesti suci. Mesti suci. Syarat tadi dah. Tak boleh ambil ada tai dah sini. Tak boleh guna. Mesti guna tengok suci molek belaka dah. Okey, suci molek boleh guna. Tu syarat yang kedua, bahawa adalah segala batu itu suci sekaliannya. Tiada kering najis yang keluar itu. Syarat yang ketiga, tiada kering najis yang keluar itu. Tidak boleh kering. Sama ada semua ataupun sebahagiannya. Tidak boleh kering. Semua sekali ke atau sebahagian. Pasal apa tak boleh kering? Pasal kalau kering, genyeh dengan batu dah hilang. Kering je lekat kat punggung. Kering. Tak? Maka nak buang dia, berapa kali nak kena genyeh baru buang. Tak? Maka sebab tu je kena, kalau kering kena guna air. Bila kering kena guna air. Tu syarat yang ketiga. Pasal apa kita tengok sini je lain, je susunang je lain. Syarat dalam kitab kita ni nombor 3, tiada kering najis yang keluar itu, iaitu sama ada semua atau sebahagian. Tarik sebelah ni molek, tarik sebelah ni kering, nekat. Tak boleh juga kalau sebahagian sekali pun. Sebab bila kering nekat payah nak buang. Qala mana ni? Keempatnya, tiada berpindah najis itu daripada tempatnya. Tak boleh pindah. Najis tak boleh pindah, maksud dia tak boleh neleh. Tak boleh neleh najis daripada tempatnya. Tempat dia mana? Iaitu dubur. Tempat keluarnya najis. Ataupun hasyapah.
tempat keluarnya air kecing, syapah kepala zakar. Lebih daripada kepala zakar, pakai batang bawah. Kena guna air. Biar ujung, biar duduk betul-betul ujung. Ujung syapah. Jangan wineleh. Ataupun bagi perempuan zahir faras. Zahir faras. Iaitu tempat hak memang situ. Air kecing tu kalau habis pun situ je. Jangan wineleh sampai kat lain. Pasal kalau neleh, tidak dapat tidur apabila neleh. Dalam bahasa Arab. Tidak dapat tidur apabila neleh. Maka perlu ia guna air. Guna air. Kalau neleh kat kena guna air. Kelimanya, tiada mendatangi atasnya oleh najis yang lain. Ada najis yang lain pula. Kalau ada najis yang lain pula, kena guna air. Ni sebab syarat untuk guna batu saja. Ya ada syarat. Sebab tu kita kata tadi, bahawa kalau orang bukan Islam ni, dia ikut syarat dok. Pasal ada syarat ni. Keenangnya tiada melampaui najis itu akan safhah duburnya dan hasyafah zakarnya, lebih kurang tadi. Tiada berpindah najis. Tidak melampaui najis, maksud tidak lebih najis itu daripada kawasan tempat keluar tai. Situ je. Ataupun kawasan hasyafah. Kalau lebih daripada tu, gineleh sampai ke batang, maka tak boleh. Atau kena guna air. Sebut ni. Ulang pula kali lagi. Mesti guna air apabila melampaui keduanya. Yakni melampaui punggung, melampaui hasyafah, melampaui zahir faras. Kena sebut lalu bagi puang. Takut puang ni kat ani pula je. Punggung, kepala zakar ataupun zahir faras. Zahir faras ni tempat ngabisang habis air kecing. Kalau puang tahu lah. Maka situ tak boleh lebih. Kalau dia neleh pergi kat lain, tidak mesti dengan air. Keenam, ketujuhnya tiada mengenai akan dia oleh air. Kecapur najis, kena air pula. Jadi kucah. Najis kita tu kecapur air. Jadi neleh. Tak? Tiada mengenai akan dia oleh air. Kedelapannya bahawa dapat suci akan dia dengan batu. Maka jika nafi, maka yang ke-8, syarat yang ke-8 mestilah cukup syarat hak sebut tadi tu, kalau dia basuh memang suci. Tu syarat nombor 8. Bahawa dapat suci akan dia dengan batu. Maksud dia memang kalau dia buat tadi tu suci dia dengan batu. Beres. Cukup syarat dia, maka sahlah dia suci dengan batu, tisu atau seumpamanya macam ke batu, macam ke tisu. Maka jika nafi suatu syarat daripadanya, maka tertentulah ia dengan air. Nombor tadi, hak nombor ngelah kali sebut, maka jika nafi suatu syarat, maksud dia kita bahas di lapang tau. Maka kalau tak ada lah lapang ni, lapang perkara ni, satu tak ada. Kenapa satu ada? Kau anda mana-mana dia. Maka tertentulah ia dengan air. Maksud dia, kena guna air. Sebab tu kita sebut dia. Kalau kerah, kena guna air. Kalau neleh, kena guna air. Kalau najis tu kena air, kena guna air. Kita kena sebut gitu. Sebab memang ulama sebut gitu. Bila hilang syarat tadi tu, tidak dapat tidur, maka dia kena pergi cari air untuk dia bersuci. Itu syarat kalau nak guna batu sahaja, kalau nak beristinja dengan tisu sahaja. Itu syarat-syaratnya. Faslun, pada menyatakan air najis dan bau. Bau. Kena hilang sebab hilang dia warna, rasa, bau. Kena hilang tu. Cukup syarat ni dan cukup hak tadi kita sebut .
Warna rasa bau tak ada. Maka waktu tak ada, suci tu dia panggil. Kalau ada lagi maksudnya ada lagi yo. Bau kan bau lagi. Ada lagi tu kita tak nampak mata. Tak, kena guna air. Tak, guna air baru hilang guna air. Bagi. Tak. Faslun. Faslun ni kita sambung pula pada akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulihil amin. Allahumma fa'alna ma 'allamtana 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu